Kisah tentang raksasa dalam kotak. Pada suatu masa dahulu, terdapat sepasang kekasih yang mempunyai cinta yang kukuh, teguh dan mendalam antara satu sama lain. Mereka sentiasa berada di sisi satu sama lain, sama ada dalam kegembiraan atau kesedihan, dan hampir tidak pernah berpisah walau sehari. Kedua-duanya mempunyai cinta yang mendalam terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi, terutama mawar merah yang mereka tanam bersama dengan penuh kasih sayang di samping bunga-bunga lain di taman. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan dengan gembira, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang terkenal dengan ramalan nasib orang. Kamu berdua hendak ke mana? Kami hanya keluar berjalan-jalan di sekitar sini sekarang, Nenek. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tidak, anak. Ibu tidak ada apa-apa yang perlu dibantu. Hanya pastikan bahawa kamu berdua dapat menolong diri sendiri dahulu. Apa maksud nenek? Ini bermakna bahawa pada masa depan kamu berdua mungkin perlu menghadapi bahaya atau mungkin dipisahkan. Bahaya jenis apa, Nenek? Boleh tolong beritahu kami? Apabila mawar merah yang kamu tanam bersama bertukar menjadi hitam, itulah tanda yang pasti bahawa kamu berdua akan terpisah. Dan adakah kita boleh mengelakkan perkara itu? Nampaknya tiada jalan lain benar-benar. Kamu perlu menerima takdir kamu kerana tiada siapa yang boleh mengubah apa yang telah ditentukan. Ibu perlu pergi dahulu. Semoga kamu berdua beruntung dan kuat. Setelah mendengar kata-kata wanita tua itu, pasangan kekasih tersebut menjadi sangat bimbang dan merasa keliru secara mendalam tentang masa depan mereka. Sayang, aku sangat risau. Aku tidak mahu perkara buruk berlaku kepada kita. Jangan risau, sayang. Itu cuma ramalan, bukan sesuatu yang mesti berlaku. Sejak hari itu, pasangan yang penuh cinta ini menjaga bunga mereka setiap hari tanpa gagal walau sehari. Namun, sesuatu yang tidak disangka-sangka berlaku. Salah satu bunga mawar merah yang indah, mereka bertukar menjadi hitam seperti yang diramalkan oleh wanita tua itu. Mawar telah menjadi hitam. Saya sangat takut. Apa yang harus kita lakukan? Bertenanglah sayang, mungkin ia menjadi hitam kerana kita mungkin tidak menyiramnya dengan cukup baik sehingga ia kering. Kita akan cari cara untuk memperbaikinya. Tidak. Ia masih segar tetapi sudah menjadi hitam seperti bunga-bunga lain. Baiklah, mari kita selesaikan taman ini sekarang. Sudah tiba masanya untuk pulang dan berehat. Ketika mereka berdua perlahan-lahan berjalan pulang bersama, mereka secara tidak sengaja menemui sebuah kotak kecil yang kelihatan aneh di atas tanah. Oh, kotak apa ini? Ia sangat cantik. Biar saya lihat lebih dekat untuk melihat di dalamnya. Jangan sentuh barang orang lain ya, kalau ia berbahaya. Tidak mengapa, aku hanya mahu melihat sekejap. Apabila lelaki muda itu membuka kotak, seseorang yang berkulit hijau muncul. Akhirnya aku bebas. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Sekarang aku tidak perlu berada dalam kotak kecil lagi. Sayang, apa yang keluar dari kotak itu? Saya takut. Jangan takut, sayang. Siapa Tuan sebenarnya? Atau adakah Tuan... Iblis ya? Aku paling benci orang yang memanggilku iblis. Kalau kamu memang iblis, lalu aku harus memanggilmu apa? Aku bukan syaitan. Aku adalah lelaki hijau. Jadi kenapa perlu tergesa-gesa? Kerana Tuan tidak kelihatan seperti orang lain dengan rupa dan segala-galanya. Kau membuatku sangat marah. Aku akan mengajarimu supaya kau sedar dan ingat. Dan itu nama teman lelaki kau atau tidak? Jangan coba-coba menyakiti dia. Nanti kita akan tahu. Selepas mengancam lelaki muda itu, manusia berwarna hijau kembali ke tempat persembunyian rahsianya yang gelap, meninggalkan lelaki muda itu dengan penuh keraguan dan ketidakselesaan. Apa sebenarnya maksudnya? Apa yang dia rancang untuk lakukan? Tetapi, apabila melihat bahawa teman wanitanya benar-benar takut, lelaki muda itu menenangkannya dengan kata-kata yang lembut dan halus. Jangan risau, sayang, dia mungkin hanya bergurau sahaja. Faham dah. Mari kita cepat pulang. Lelaki berkulit hijau itu kembali ke gua rahsianya dan mula merancang sesuatu yang jahat terhadap lelaki muda itu secara rahsia, seperti yang dia telah isyaratkan sebelum ini. Tidak lama lagi kau akan melihat kuasa aku. Aku akan menggunakan sihir untuk membawa teman wanita kau bersama aku. Tunggu dan lihatlah.
Kemudian, dia menggunakan sihir gelap dan kuatnya untuk mengawal sepenuhnya minda wanita itu sehingga tingkah lakunya perlahan-lahan berubah dari sebelumnya. Sayang, sudah tiba masanya untuk menjaga taman lagi, kan? Mahu pergi bersama? Tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Kenapa dia bercakap dengan aku begitu? Aku sudah bilang tidak mahu pergi. Lihatlah, matahari terik sehingga aku sakit kepala. Kenapa awak bercakap dengan saya macam itu? Tapi ini baru pagi. Kenapa awak kata sudah panas? Aku sendiri akan panas nanti. Bertanya banyak sangat, aku rimas. Awak tak pernah bercakap dengan saya macam ini sebelum ini? Ada apa-apa yang tak kena ke? Saya ada buat apa-apa yang buat awak tak puas hati tanpa sedar ke? Kalau ya, saya minta maaf betul-betul. Tiada apa-apa. Aku cuma tak mau pergi. Biarkan aku sendirian. Aku akan berehat. Pemuda itu berjalan pergi dengan wajah yang penuh kesedihan dan hati yang hancur. Dia tidak pernah merasa sakit dalam cinta sebegini sebelum ini. Tetapi dari raut wajahnya yang dingin dan menjauh, dia dapat tahu bahawa dia bukan dirinya yang sebenar. Ya, mesti ada sesuatu yang gelap dan tidak kelihatan sedang mengawal fikiran. Kenapa dia berubah begini? Aku tidak faham. Ia seperti ditikam berulang kali. Keesokan paginya dia cuba bercakap dengan dia lagi. Kamu hendak ke mana? Aku nak pergi mana itu urusan aku. Kebelakangan ini, kamu nampak sangat berbeza. Kamu bercakap kasar dengan aku. Kemana perginya wanita yang aku kenal? Ke tepi. Aku sedang tergesa-gesa. Tiada masa untuk mendengar. Dia berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Tetapi lelaki muda itu perlahan-lahan mengikutinya dari jauh dengan senyap. Apa yang dilihatnya membuat dia terkejut dan sangat takut. Dia telah sampai ke tempat misteri lelaki berbadan hijau, di mana lelaki berbadan hijau itu menggunakan sihir gelapnya untuk mengawal minda dan tubuhnya sepenuhnya. Sekarang dia ada di bawah kendaliku. Sebentar lagi akan kutunjukkan padamu. Lelaki muda itu berjalan masuk ke dalam gua dan menampakkan diri di hadapan Dewa Harimau Hijau. Semua ini adalah rancangan kamu, bukan? Akhirnya kau sampai juga. Bagus sekali. Aku akan tunjukkan kebenaran padamu. Sakit tak? Kau memang jahat betul. Pemuda itu meluru untuk bertarung, tetapi dengan sedikit sihir, lelaki berkulit hijau itu melemparkannya jauh dari gua. Apa yang harus dilakukan oleh Serel untuk mengalahkan lelaki hijau itu? Pada saat itu, wanita tua muncul semula. Sekarang aku percaya bahawa kamu betul. Adakah ada cara untuk membantu kekasihku dan menyingkirkan lelaki berkulit hijau itu? Segala sesuatu di dunia ini, semuanya ada sebab dan asal usulnya. Apabila ada sebab, pasti ada akibat. Jika tiada sebab, maka tiadalah akibat. Fikirkanlah dengan teliti, ya. Ibu perlu pergi dahulu, ya. Kemudian wanita tua itu berjalan pergi sekali lagi. Apa sebenarnya maksudmu? Aku masih tidak faham. Dia merenung dengan mendalam seketika, kemudian memetik bunga mawar dari taman dan membawa kotak yang pernah ditemui dengan berhati-hati ke gua Dewa Harimau Hijau. Oh, beranikah engkau melawan aku lagi? Engkau sudah jatuh ke dalam perangkapku. Hari ini aku akan membakar kamu berdua hingga habis. Kau sungguh hina benar-benar. Dewa Harimau Hijau mula menyalakan api ajaib dengan kuat. Lelaki muda yang terperangkap tanpa jalan keluar mencukup kuat memanggil teman wanitanya. Sayang, lihat ini. Ini adalah bunga mawar yang kita tanam. Kau masih ingat kita, bukan? Tolong bangunlah. Dia menghulurkan bunga mawar yang mereka pernah tanam bersama di taman yang indah semalam kepadanya dengan lembut. Ia membangkitkan kenangan berharga dalam dirinya dan akhirnya dia pulih dari sihir yang kuat. Kedua-duanya bekerja sama dengan berani, melarikan diri dari gua berbahaya dan berhadapan semula dengan Dewa Harimau Hijau. Tetapi kali ini, lelaki muda itu menggunakan kotak ajaib yang sama dengan bijak untuk memerangkap Dewa Harimau kembali ke dalamnya. Akhirnya, mereka berjaya mengatasi halangan yang menakutkan dan hidup bahagia selama-lamanya dengan penuh cinta dan kedamaian.